Assalamualaikum. Kita di penghujung awal Muharram. Iaitu awal Muharram ni semua orang tahu adalah bulan baru, tahun baru, bulan baru untuk tahun baru Islam. Kita Ustaz. So banyak benda yang kita digalakkan buatlah. Pasal kita buka buku baru. Kalau buku orang putih diary kita tulis macam-macam. Wawasan kita, azam kita, bulan pertama apa yang kita dah capaikan ataupun achieve. Tetapi dalam buku capaian buku Islam kita, apakah aktiviti yang dah kita buat untuk bulan pertama ni? Adakah kita dah buat pengisian tetapi masih tak terlewat. Dan minggu depan kita akan masuk Safar, bulan Safar. So antara 2 bulan ni, bulan Safar dia tak ada apa-apa yang dikatakan apa yang dia hanya dulu-dulu zaman-zaman jahiliah dia amalkan benda yang contohnya puasa Rabu. Sebenarnya yang tu semua bid'ah, tak ada. Okey. Tak ada bulan yang diturunkan bala, betul tak Ustaz kan? Tetapi apa yang kita buat ialah mengelakkan musibah yang ada sekarang dan akan datang adalah aktiviti bersedekah, wakaf. Okey, antara benda yang saya suka buat adalah sedekah, wakaf Al-Quran, dan kita boleh juga kalau macam Ustaz ni buat juga tahlil kan untuk jemaah kita. Okey. So kita Ustaz, mari kita share pasal sedekah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jadi soalan dari tadi akak tu mengenai sedekah ataupun tahlilan wakaf yang dilaksanakan daripada 2 bulan suci ini adalah satu yang berkah. Satu yang berkah di mana ganjaran pahala dia sangat besar. Contoh dalam kita nak buat sedekah di Masjidil Haram, pahala dia 100 kali ganda. Dan pahala tu akan terus mengalir seperti azam dan tak pernah putus. Sebab tu adalah salah satu di mana sedekah yang tak akan putus, amal jariah. Yang pertama adalah cikgu yang selalu mengajarkan daripada anak beliau. Yang kedua adalah di mana kita bersedekah untuk amal jariah. Yang ketiga adalah seorang anak yang berbakti pada orang tua. Jadi jomlah tuan-tuan dan puan, jangan takut, jangan risau untuk kita bersedekah. Sebab orang bersedekah tu tak akan miskin. Kadang-kadang orang tanya saya tahu. Kadang orang tanya saya, Datin, saya tak ada anak, macam manalah esok kalau saya mati. Pasal tu. Lepas tu saya tak ada nak ilmu nak share pasal saya bukan sekolah tahfiz. Lepas tu saya tak kaya. Wakaf Al-Quran, sedekah. Kerana apa? 3 amalan yang tak akan putus. Sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Tapi kalau kita ni adalah single, ramai. Saya dulu kan umur 40 tahun Ustaz baru kahwin. Saya ingat saya tak jumpa jodoh dah. Kalaulah saya tak jumpa jodoh, macam mana? Maksudnya amalan saya terputus? Tak. Sebenarnya Allah tu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dia bagi 3 cara kita nak make sure that okay, ilmu yang bermanfaat. Nak pakai ilmu apa saya tak kerti. Ilmu bisnes pun boleh share. Tetapi ambil lah bang. Kadang-kadang orang suka tanya saya, Datin, kenapa Datin tekankan sedekah di Mekah sedangkan di Malaysia ramai orang susah? Satu-satunya tempat yang ada di dunia ni yang dijanjikan 100,000 kali pahala adalah Mekah. Dan satu kebaikan, dengar ni ya, satu lagi saya nak baca kat you all. Bila you all buat kat sini, memang lain. Orang yang main kat sini adalah tetamu Allah, kita bagi dia pemakan. Macam besok hari Senin Ustaz. Di sini ramai orang berpuasa. Nak pahala orang berpuasa, bagi makan orang berpuasa. Dan kita akan mendapatkan daripada orang yang berpuasa itu pahala dia sama. Ya. Kita dapatkan tanpa mengurangi daripada orang pahala dia. Dengar, dia puasa, dia buat satu kebaikan 100,000 kali ganda. Kita dapat 100,000 kali ganda. Dia berpuasa, kita bagi makan, kita dapat pahala puasa. So apa yang you all rasa macam berapa berdatin? Dia macam ni. Makan kalau kita cakap dalam duit Malaysia RM15. RM15 pasal sini RM10. RM10 memang standard. You pilih lah kedai mana pun dia baca RM10. Nasi dengan ayam. So bila kita convert duit Malaysia dengan Saudi, tekan duit kat sini RM15. Senang. So bila you all buat macam tu, bayangkanlah kalau kita beli McDonald, dapatlah RM15. Kita kenyang hari tu je. Kenyang situ je. Tetapi yang ni saya selalu katalah, terutamanya anak wanita, anak perempuan. Macam saya seorang isteri. Okey. Amalan saya yang boleh dapat kepada mak saya dah terputus. Mak bapak saya terputus. Mak bapak saya masih hidup tapi dah terputus pasal saya anak perempuan dan saya berkahwin. So, kelebihan dalam Islam adalah kita boleh niat. Nama amal niat. Kata ya Allah tampu. Pasal suami kita akan dapat dah pahala. Kita niat ya Allah tampu. Apa saja yang amalan yang aku buat di sini, bersedekah, kau sedekahkanlah pahalaku juga pada ibu bapaku. So daripada situ mengalir juga mak bapak kita. Ustaz. Jadi yang soal kedua lagi tentang macam mana kota Mekah ni adalah kota yang berkah. Dilindungi atas segala hal. Saya pernah tengok awak dalam YouTube lah. Ya, saya dalam YouTube. Perasan tu.
Oh, ini mutawih awak kan? Ini antara mutawih saya 24 bulan nanti. Bila datang? Saya dah seminggu dah. Seminggu lah. Berapa kali datang sini? Setiap bulan. Melampau. Saya duduk seminggu KL, seminggu Kedah, 2 minggu Mekah setiap bulan. Sana dan benar jumpa dalam YouTube. Terima kasih. Bila sampai? Saya hari Senin. Minggu lepas lah. Hari tadi bawa wadah. Petang ni nak pergi Madinah, balik Madinah. Alhamdulillah. Jaga diri elok. Dah kan? Dari mana-mana Kuala Lumpur? Dari Surabaya. Rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih, Cik. Okay. So, kalau kita tengok, saya memang kalau kat Mekah, Madinah, memang ramai follower. Memang terkenal rakatnya. Memang bukan saja di Malaysia. Saya kalau daripada Canada, video saya memang viral. So, satu je saya nak beritahu. Saya nak galakkan ramai-ramai. Ambil ruang dan peluang. Dan sedekah juga penyembuh segala penyakit. Asbab Allah, dia macam ni bila orang tanya saya kan, kenapa dating kerap sedekah sedangkan rezeki dah murah? Kita nak halang ain, kita kena sedekah. Kita nak murahkan lagi rezeki, kita kena sedekah. Kita tengah ada masalah, kita kena sedekah. Kita nak ketenangan hati, dating ni rezeki dah okey, suami dah sayang, family sihat, semua okey. Apa lagi yang dating buat? Penghadang daripada musibah, penghadang daripada ain, sedekah. Maksud pun bila kita sedekah adalah cara kita berucap terima kasih pada rezeki yang Allah bagi kat kita. Dia bagi dengan kita doa terus kita, ya Allah Tuhanku murahkan rezekiku supaya dapat aku infak balik ke jalanmu. Allah tak suruh infak gaji 1000 bagi 500, tak. Allah tak suruh. Tetapi Allah nak tengok berapa yang kita mampu. Adakah RM15 tu pun jadi satu benda yang kita nak kira. Betul tak Ustaz kan? Dan cuman sedekah adalah satu 8 dari rangkaian yang sedekah ini adalah satu untuk pelancar sekali. Solawat istighfar dan yang ke-7 itu adalah sedekah. Jadi pelancar segala urusan untuk mendekatkan kita kepada Allah dan menambah daripada rezeki kita. Dan you all perasan tak? Dalam sedekah ni sebenarnya dalam Islam orang kata tips untuk murah rezeki adalah silaturahim. Sampaikan hadis kata kalau kita putus silaturahim 3 hari habis. Jadi kalau macam mana kita nak ni? Macam mana nak murah rezeki dating eratkan silaturahim. Takkan saya nak pergi rumah orang, saya nak suruh orang tak bagi sedekah. Bila kita sedekah, niat kita bagi tu dia terima daripada kita selain daripada pahala sedekah, niat kita yang tu adalah upah kita memberi makan pada saudara sesama Islam kita, itu adalah silaturahim. Yang orang tak perasan. Dan dulu pun Rasulullah SAW selalu kat setiap pagi datang kat pasar, datang ke orang-orang miskin bagi sedekah. Dan pada akhirnya Rasulullah pas dia tak datang dalam pasar tu, jadi orang ni risau. Mana orang yang selalu bagi sedekah tu, mana dia? Dan ketika dia dibagi oleh orang tersebut, maka dia pun tahu bahawa bukan Rasulullah sebab tangan dia beda dengan tangan Rasulullah. Itulah daripada mana-mana sedekah ni, selalu bagi sedekah dimanapun kita berada selagi masih ada rezeki dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Dan saya nak tekankan untuk wakaf Al-Quran. Kenapa? Dengar ada satu ayat Quran Allah kata berfirman, tak ku katakan alif lam mim, melainkan alif tu 10 poin, lam tu 10 poin, mim tu 10 poin. Tapi yang tu secara generalnya yang Allah kata. Tetapi bila you all duduk di Masjidil Haram, bila you all mengaji alif lam mim tu ialah 10 poin kali dengan 100,000, 10 poin min kali dengan 100,000. So berapa banyak you all dapat? Bayangkan kita wakaf Al-Quran, mak bapak kita dah meninggal ataupun mak bapak kita masih hidup tapi tengah sakit, kita niat, ya Allah, saya macam saya sendiri kata, ya Allah Tuhanku panjangkanlah usia mak bapakku dalam keberkatan. Dan antara benda yang saya selalu buat, ya Allah Tuhanku, kalaulah besok dalam keadaan aku dah sibuk di sini, mak bapak aku meninggal, turunlah, bila dia turun je jenazah dia ke dalam kubur, sediakanlah kubur di dalam kubur dia selapang-lapangnya, penuh dengan taman syurga, dan cahayakanlah kubur mak bapak aku bila dia turun nanti. Kita anak boleh niat dengan amalan yang kita buat. Tipulah kalau orang kata apa yang kita buat tak tempiah kepada mak bapak kita. Kalau kita buat dosa pun ada tempiah kepada mak bapak kita. Pasal apa? Kita sebagai seorang anak ni adalah cermin anak mak bapak kan, Ustaz kan? Apakah lagi amal ibadat. So saya nak panggil ramai-ramai, RM10 kita bagi sedekah. Macam tadi kalau tengok kan sedekah subuh, selalunya waktu subuh dia orang masuk masjid pukul berapa? 3 pagi, 2 pagi kan? 3 pagi, 2 pagi dah lapar dah. Habis main subuh pakat lari keluar. Bila keluar kita bagi sedekah roti. Roti kita bagi dalam RM5, tapi dia pun makan tu, dia pun senyum tu. Dan membuat orang sini senang hati ni, buat
Allah pun senang hati. Pasal di subuh ada dua jenis malaikat yang mendoakan kita. Satu yang mendoakan yang kebaikan pada orang yang bersedekah. Satu lagi adalah yang mendoakan pada orang yang kedekut bersedekah. So, kita nak ambil yang pertama. So, kita bila dia keluarkan, kita bagi. Dan mereka bukan di tempat lain. Mereka adalah di rumah Allah. Dan kita doa dekat Allah kan. Allah tu, dia ni main rumah aku, jaga tetamu aku ni. Tetamu Allah. Lepas tu kan kita raikan tetamu Allah. Masya Allah. Rugi kalau kita tak lebih. Itu adalah tempat yang berkah. Pada sisi rugi. Saya selalu kata petang, ya Allah Tuhanku, saya doakan untuk semua yang berkongsi rezeki ni. You all tak, ramai yang kata Datin, saya tak pernah dapat pergi Mekah, saya tak pernah dapat pergi Mekah. Allah tak jemput orang yang mampu, tapi Allah mampukan orang yang jemput. Dan saya selalu doakan, ya Allah Tuhanku, walaupun dia tak pernah sampai lagi di Mekah, rezeki dia dah sampai sini, semoga yang ini menjadi asbab Allah tarik dia untuk datang ke Masjidil Haram. Semua ni Allah jemput, bukan kita yang ni. Tapi Datin gaji saya 1,000, macam mana nak pergi Mekah? Jangan cakap. Budak saya baru kerja 3 hari, 2 hari dapat main Mekah dengan saya. So, kata tak boleh cakap. Kadang-kadang ada tempat yang tiba-tiba ada hamba Allah yang terbuka hati. Tu ikut saya pergi Mekah. Jom tolong saya pergi Mekah. Saya ada satu doktor. Dia apply ke tabung haji nak main umrah. Nak apply untuk tabung haji nak pegang jaga jemaah semua. Berapa tahun dia apply tak dapat. Satu hari dia follow Facebook saya. Follow Facebook saya dan saya nak bawa family saya 15 orang termasuk mak saya, mak mentua saya untuk main haji, untuk main umrah. Saya kata apa? Saya nak cari satu doktor yang boleh jadi satu bilik dengan mak saya dan jaga mak saya. Dia punya kepingin lah. Dan yang hantar dekat saya untuk nak ikut ni 100 doktor. Tapi dia tulis satu, dia tulis kata, Datin saya teringin dan banyak kali dah saya apply semua tempat tapi tak dapat. Saya berharap sangat kalau bolehlah saya menyantuni mak Datin sebagai tetamu Allah, bawalah saya. Saya panggil dia datang rumah, saya tengok dia tengok cara dia cakap mak saya. Dia dapat mai. Dia dapat package harga 17,000 pergi saya bagi. Duduk jaga mak saya. So bayangkan dia satu doktor, dia tak boleh dapat pergi mai kat sini dengan tak dapat cuti. Tetapi hari tu dia dapat cuti, dapat package yang mana duduk dengan mak saya. So Allah tak jemput orang yang mampu, tapi Allah mampukan orang yang jemput. Maksud mampukan, dia bayangkan duduk dengan mak saya, kena jaga mak saya nak jalan susah, mak saya cerewet, nak semayang setiap waktu, pergi tawaf, nak pergi beraudah kalau boleh semua, nak pergi masjid. Dia kena ikut mak saya itu, tapi Allah bagi dia kemampuan dalam bentuk kesabaran, kemampuan dalam mengubat mak saya. Tiba kan masa hari yang nak pergi ke raudah, mak saya kena hypo. Menghantar doktor ada masa time tu. Bayangkan kita sebagai anak, sedekahkan niat hati kita, ya Allah Tuhanku, aku bawa mak bapak aku ni dengan niat hadiah. Dia bila kita bagi dalam bentuk sedekah ni, pada yang miskin dijadikan sedekah, pada yang kaya dijadikan hadiah. So niatkan pada aku berhadiah ni, ya Allah, walaupun hadiah yang aku bawa mak bapak aku ni tak mampu bayar walaupun setitik susu dia, semoga yang ni menjadi asbab Allah jaga keluarga aku, insya-Allah. Power of sedekah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.